Baik, sempena belanjawan kami telah pun bertanya pelbagai soalan kepada anda di platform Astro Awani. Berikut soalan baru kami yang kami kemukakan sejak 12.30 malam tadi. Bagaimana wanita boleh terus diperkasakan? 3 pilihan jawapan kami berikan. Pertama, taska di pejabat. Kedua, waktu kerja fleksibel. Dan ketiga, insentif khusus. Anda boleh mengundi dengan imbas kod QR di skrin anda atau layari undi.astroawani.com untuk mengundi. Baik, seterusnya kita nak meneliti berkenaan dengan isu masih lagi berkait dengan belanjawan bersama dengan saya Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Muiz, terima kasih sudi bersama kami di Niaga Awani pagi ini. Banyak yang telah pun kita dengar mengenai jangkaan belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan kerajaan minggu hadapan. Contohnya ada yang bimbang GST atau cukai baru akan diperkenalkan, tetapi Perdana Menteri sendiri juga telah pun memberi keyakinan ataupun menyatakan pendirian bahawa GST atau cukai barangan dan perkhidmatan tidak akan diperkenalkan semula. Dan Menteri Ekonomi pula ada berkongsi sebelum ini menyentuh mengenai pemberian subsidi bersasar. Sebagai penalisis ekonomi, apakah pendapat Muiz mengenai fokus atau teras utama yang perlu menjadi penekanan dalam belanjawan 2023 ini? Terima kasih kerana beri saya peluang untuk kongsi pendapat. Bagi saya, menyentuh tentang belanjawan 2023 ini, biasanya saya akan fokus kepada 3 perkara lah. Pertama, kita menjangkakan akan ada bantuan dan sokongan fiskal berterusan kepada ekonomi melibatkan kepada pemberian subsidi dan juga bantuan kepada rakyat, khususnya bagi golongan yang memerlukan. Malah rancangan untuk memberi subsidi bersasar itu adalah satu pada saya inisiatif yang baiklah. Sokongan dan juga geran pembiayaan kepada usahawan juga saya jangka akan terus menjadi satu fokus utama, kerana saya dapati kerajaan hari ini lebih banyak fokus kepada perusahaan kecil dan sederhana. Dan kita mungkin boleh menjangkakan akan terus ada program-program seperti galakan penggunaan platform digital dan juga perkhidmatan atas talian lah, kerana kita dapati ini satu strategi yang baik boleh kita terapkan dalam industri. Kedua, saya percaya kerajaan akan terus memberikan fokus kepada isu kelestarian ataupun sustainability, yang mana kita jangka akan ada perbincangan mengenai rancangan pembangunan jangka panjang termasuk pengurusan dan penambaikan melibatkan isu alam sekitar, pembangunan ekonomi hijau, pengurusan sungai, tempatan banjir dan juga penggunaan tenaga efisien, yang mana saya percaya akan ada insentif bagi pasaran kenderaan elektrik. Dan yang ketiga, bagi saya sebagai penganalisis ekonomi, saya akan beri fokus ataupun tumpuan kepada komitmen kerajaan bagi menambah baik pengurusan fiskal dan juga kedudukan kewangan negara ini. Kerana ini saya kira akan menjadi satu faktor pada kemampanan pertumbuhan ekonomi jangka pada tempoh akan datang. Dan kita berharap akan ada idea yang lebih baik untuk mengurangkan kebergantungan hutang, kerana ini juga turut menjadi kekangan kepada kerajaan untuk terus memberi suntikan fiskal kepada ekonomi negara. Tak Muiz, dalam belanjawan juga ada menyentuh mengenai kedudukan fiskal kerajaan, dan setakat ini kerajaan terus melaporkan defisit fiskal dan ini menjurus kepada kebergantungan kepada terbitan hutang kerajaan yang baru. Adakah kita perlu bimbang, risau mengenai kedudukan hutang negara dan jumlah liability kerajaan yang telah mencecah 1.5 trilion ringgit atau lebih 80% daripada KDNK kita? Mungkin Muiz boleh kongsikan apakah kesan hutang yang tinggi kepada pertumbuhan ekonomi negara? Ya, memang kalau kita sebut tentang kebergantungan kepada hutang ini, bila kita kata kadar 8% daripada KDNK itu, ia sebenarnya menunjukkan daripada setiap RM100, contohlah, setiap RM100 yang kita hasilkan, RM80 itu adalah dibiayai oleh hutang. Jadi kalau kita tolak secara kasarnya, pendapatan ataupun pulangan bersih yang kita terima adalah lebih kurang dari RM20. Inilah amount yang mungkin kita gunakan untuk pengurusan operasi negara, tapi ini adalah secara kasarlah sebab kita tidaklah menggunakan sepenuhnya pulangan RM100 yang kita hasilkan itu untuk pembayaran hutang, kerana jumlah bayar hutang itu bukanlah kita perlu selesaikan sekaligus kan. Cuma gambaran apa yang kita perlu nampak, kalau kita dapati peningkatan hutang secara menyeluruh, ianya turut menyebabkan peningkatan daripada segi kos operasi kerajaan, kerana salah satu elemen yang turut menyumbang kepada peningkatan kos perbelanjaan operasi
ialah charge khidmat hutang, yang mana kalau kita lihat kepada amount yang diunjurkan berdasarkan apa yang dibentang 4 bulan yang lalu, pada bulan Oktober yang lepas, kita dapati charge khidmat hutang ini ataupun debt service charges dijangka akan mencecah lebih kurang 46 bilion ringgit ataupun mencakupi lebih kurang 17% daripada jumlah perbelanjaan operasi kerajaan. Dan ini adalah amount yang bagi saya adalah satu bentuk kos lepas yang mana ianya tidak dapat dibelanjakan oleh kerajaan untuk inisiatif seperti pemberian subsidi ataupun bantuan-bantuan lain kepada komuniti perniagaan. Dan sekiranya tiada usaha untuk mengurangkan kebergantungan pada hutang, saya bimbang akan lebih banyak charge khidmat hutang ini akan terus meningkat dan seterusnya akan mengekang kemampuan kerajaan untuk memberi suntikan fiskal kepada ekonomi negara. Muiz, dengan kebimbangan mengenai ekonomi dunia yang dijangka akan berkembang lebih perlahan tahun ini, adakah kerajaan sekarang ini terkekang dan tidak mampu untuk memberi suntikan fiskal sekiranya, saya ulang, sekiranya berlaku kemelesetan atau krisis ekonomi dalam masa terdekat ini? Kalau kita lihatlah, bagi saya lah secara peribadi, bila kita lihat kemampuan ekonomi negara untuk kembali mencatatkan pertumbuhan positif, ini turut memberi gambaran sebenarnya kedudukan fiskal ataupun kutipan pendapatan kerajaan juga akan kembali memulih kerana jumlah cukai yang dikutip ini secara tidak langsung berkadaran dengan kemampuan ekonomi negara untuk terus berkembang. Dan kita dapati dari segi jangkaan defisit fiskal kepada saiz ekonomi negara juga dijangka akan menurun lebih rendah daripada paras 6% dan mungkin akan mencecah sekitar 5 kepada 5%, 5.5% tahun ini. Dan ini memberi bagi saya satu keyakinan kerana kalau kita lihat juga kenyataan yang dibuat oleh Fitch Rating, selain daripada mereka menetapkan kadar rating kredit berdaulat negara pada paras BBB+, apa yang kita perlu diperhatikan juga ialah unjuran mengenai rating ini kerana ianya ditetapkan pada keadaan yang stabil. Dalam kata lain, walaupun mungkin dari segi skor kedudukan fiskal negara nampak lebih rendah berbanding negara-negara lain yang mempunyai rating yang sama, tetapi kita boleh menjangkakan tidak ada risiko besar lah. Maksudnya keyakinan terhadap kedudukan kewangan negara itu masih baik. Dan bagi saya kalau kerajaan dapat kurangkan 1% daripada saiz defisit fiskal itu 1% daripada KDNK, ini akan memberi ruang tambahan lebih kurang dalam 18 bilion ringgit. Ini berdasarkan saiz 1.79 trilion ringgit saiz ekonomi yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan seminggu yang lalu lah. Kalau diberi peluang atau wishlist atau senarai inisiatif yang Muiz harap boleh kerajaan perkenalkan dalam belanjawan 2023 ini, selain itu mungkin Muiz ada cadangan elemen-elemen yang boleh dipertimbangkan untuk menambah baik lagi pelaksanaan dasar fiskal kita? Bagi saya kalau nak bincang panjang mungkin masa yang ada ini agak terhad. Tapi mungkin daripada segi idea yang boleh dipertimbangkan, bagi saya bila kita sebut tentang pengurusan fiskal, saya menyambut baik kerajaan untuk memperbaiki tata kelola dan juga pengurusan dasar fiskal negara. Kerana kita perlu sedar memperbaiki ataupun memperkasa ruang fiskal negara ini penting bagi mendepani cabaran-cabaran krisis ekonomi yang mungkin akan berlaku di masa akan datang. Dan ruang fiskal lebih baik ini akan memberi ruang yang lebih baik ataupun kemampuan yang lebih baik untuk kerajaan memberi suntikan ransangan fiskal dalam keadaan mungkin ekonomi menghadapi kemelesetan ataupun suasana ekonomi mungkin lebih teruk daripada apa yang dijangka. Kedua, bagi saya mungkin fokus dari segi kualiti nilai ekonomi ataupun economic value yang kita hasilkan. Sebab kita banyak memberi fokus kepada rantaian ekonomi,
Ya. Yang mana memang ini adalah penting kerana kestabilan rantaian perbekalan ataupun rantaian nilai ini adalah menjadi satu perkara utama yang mana saya kira ianya berkadaran dengan kos kena inflasi. Tapi dari segi nilai kualiti itu saya rasa boleh ditambah baik kerana kita tidak mahu pendapatan tinggi, pertumbuhan tinggi, tetapi dari segi kualiti kehidupan rakyat itu tidak dapat dipertingkatkan. Jadi saya berharap fokus kepada kualiti nilai ekonomi ini juga dapat diberikan penekanan.